Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, serta salam sepakat dan kolektif menjulang kecemerlangan. Saya titipkan buat barisan pensyarah dan sidang pendengar sekalian. Khususnya bagi pensyarah yang mengajar kod kursus BMMB 1074 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu Puan Alice Benedict dan kod kursus BMMB 1094 iaitu Puan Ana binti Atodi. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk pembentangan iaitu peranan tokoh pra-merdeka dan pasca merdeka dalam memartabatkan bahasa Melayu. Sebelum saya memulakan pembentangan saya pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Herwan bin Udi. Saya dari kelas BM3C ataupun BM SGKC Kumpulan 1. Saya merupakan pelajar bagi program PPICMP ambilan Ogos 2025, Julai 2030. Usai perkenalan, kita teruskan kepada isi kandungan topik perbentangan saya pada kali ini. Pembentangan saya pada hari ini dimulakan dengan pengenalan kemahiran bertutur. Hal ini dikatakan sedemikian kerana pembentangan saya pada hari ini adalah gabungan daripada dua buah kursus yang berbeza, iaitu BMMB 1074 dan BMMB 1094. Yang kedua, saya akan memberikan sedikit pendahuluan berkaitan topik utama pembentangan saya pada hari ini. Ketiga, saya akan memperlihatkan tokoh yang telah saya pilih pada zaman pra-merdeka serta zaman pasca merdeka. Keempat, saya akan menerangkan biodata-biodata tokoh yang telah saya pilih itu. Kelima, saya akan memberikan penjelasan berkaitan peranan tokoh-tokoh ini dalam memartabatkan bahasa Melayu. Keenam, saya akan membuat satu perbandingan antara dua tokoh ini pada zaman pra-merdeka dan pasca merdeka. Akhir sekali, saya akhiri perbentangan ini dengan sebuah kesimpulan agar saya dapat menyimpulkan dan membuat rumusan berkaitan pembentangan saya pada kali ini. Kita masuk kepada topik pertama iaitu pengenalan kemahiran bertutur. Pada hari ini, saya akan menjelaskan 6 tajuk kecil dalam kemahiran bertutur. Yang pertama iaitu konsep. Kemahiran bertutur adalah keupayaan untuk menyampaikan idea, pemikiran atau maklumat secara lisan. Kemahiran ini melibatkan penggunaan bahasa untuk mengekspresikan diri dan berkomunikasi dengan orang lain. Kita pergi yang kedua, iaitu proses. Terdapat 4 proses kemahiran bertutur. Proses yang pertama iaitu penyediaan mesej. Proses ini penting bagi seorang penutur untuk melakukan persediaan dalam bertutur dengan orang lain. Proses yang kedua adalah penghasilan ucapan. Proses ini juga penting agar maklumat yang disampaikan adalah tepat dan benar. Yang ketiga ialah penghantaran. Penghantaran memerlukan suatu intonasi suara, nada dan juga sebutan yang betul agar penutur dapat menyampaikan satu maklumat dengan baik dan orang yang menerima pertuturan tersebut akan faham dengan apa yang disampaikan. Yang keempat adalah maklum balas. Maklum balas biasanya dihasilkan oleh orang yang bertutur dengan kita. Baiklah, yang ketiga ialah tujuan kemahiran bertutur. Apakah tujuan kemahiran bertutur ini? Yang pertama, iaitu menyampaikan maklumat. Semestinya, kemahiran bertutur ini adalah untuk menyampaikan maklumat agar sesuatu maklumat itu benar dan sahih
dapat disampaikan kepada orang lain. Yang kedua, iaitu mempengaruhi pendengar. Yang ketiga ialah menghiburkan. Dengan adanya proses kemahiran bertutur ini, seseorang itu mungkin akan terhibur dengan bahan jenaka yang telah disampaikan oleh kita. Yang keempat iaitu menjaga hubungan sosial. Dengan adanya kemahiran bertutur, kita dapat membangunkan suatu hubungan sosial yang baik. Ini akan membentuk satu perpaduan yang baik antara masyarakat. Kita pergi yang keempat, iaitu bentuk kemahiran bertutur. Terdapat dua bentuk kemahiran bertutur, iaitu secara formal dan tidak formal. Formal digunakan dalam situasi rasmi seperti ucapan atau perdebatan. Jikalau kita lihat dalam sesuatu majlis, kemahiran bertutur secara formal biasanya digunakan untuk mengendalikan sesuatu majlis itu agar berjalan dengan lancar, kerana majlis mempunyai protokol yang tersendiri. Kita pergi yang kedua, iaitu tidak formal. Tidak formal biasanya kita gunakan dalam perbualan seharian kita. Kita pergi kepada yang kelima, iaitu aspek kemahiran bertutur. Aspek pertama dalam kemahiran bertutur ialah pengucapan yang jelas. Dengan adanya pengucapan yang jelas, penutur dapat menyampaikan satu maklumat dengan baik kepada orang yang ingin disampaikan. Yang kedua adalah intonasi dan nada suara. Aspek ini sangat penting kerana penggunaan intonasi dan nada suara yang tidak betul akan mempengaruhi pendengar. Yang ketiga iaitu struktur ayat yang betul. Penutur haruslah menggunakan satu struktur ayat yang betul agar maklumat ataupun informasi dapat disampaikan dengan baik. Yang terakhir iaitu penggunaan bahasa yang sesuai. Ini pun sangatlah penting. Kita pergi kepada jenis kemahiran bertutur. Yang pertama iaitu sehalang. Kemahiran bertutur sehalang menyebabkan penutur menyampaikan maklumat tanpa interaksi daripada pendengar. Yang kedua iaitu dua halang. Komunikasi ini melibatkan interaksi antara penutur dan pendengar. Selesai penjelasan berkaitan kemahiran bertutur, kita masuk kepada topik utama pembincangan kita pada hari ini. Saya akan memberikan sedikit pendahuluan berkaitan topik utama pembincangan saya pada hari ini. Bahasa Melayu merupakan lambang jati diri dan warisan budaya bangsa yang menjadi asas pembentukan negara Malaysia. Sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Melayu bukan sahaja berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai wahana perpaduan dan identiti nasional. Namun, jikalau kita lihat pada hari ini, kedudukan bahasa tidak tercapai dengan mudah. Sejarah memperlihatkan bagaimana tokoh-tokoh pejuang bahasa sama ada sebelum maupun selepas kemerdekaan memainkan peranan yang penting dalam memperjuangkan, memartabatkan kedudukan bahasa Melayu agar diiktiraf sebagai bahasa rasmi negara. Pada masa kini, meskipun bahasa Melayu telah mencapai kedudukan rasmi dalam perlembagaan dan sistem pendidikan negara, cabaran baharu muncul akibat pengaruh globalisasi dan dominasi bahasa Inggeris, terutamanya dalam bidang sains, teknologi, dan media sosial. Generasi muda semakin cenderung mencampur adukan bahasa dalam komunikasi harian yang boleh menjejaskan keaslian dan keunggulan bahasa Melayu. Pendek kata,
Masalahnya adalah generasi pada hari ini menggunakan bahasa rojak sebagai bahasa pertuturan mereka kerana mereka menganggap bahawa bahasa rojak sangatlah mudah dan boleh dikendalikan. Oleh itu, memahami dan menghayati perjuangan tokoh-tokoh terdahulu amat penting agar kita dapat meneruskan usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan negara. Kita beralih kepada dua tokoh yang telah saya pilih semasa zaman Pramerdeka dan Pasca Merdeka. Baiklah, saya telah memilih Pendeta Sabah selaku tokoh Pramerdeka dan juga Profesor Emeritus Dato' Dr. Asma Haji Omar selaku tokoh Pasca Merdeka. Saya akan membincangkan terlebih dahulu biodata tokoh-tokoh ini, seterusnya peranan tokoh-tokoh ini dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pertama sekali, kita beralih kepada biodata tokoh. Kita beralih dahulu kepada biodata tokoh semasa zaman Pramerdeka. Baiklah, tokoh ini nama penuhnya ialah Zainal Abidin bin Ahmad. Nama benar beliau ialah Pendeta Sabah. Beliau dilahirkan pada tahun 16 September 1895. Beliau dilahirkan di kampung Bukit Kerdas, Batu Kikir, Jempol, Negeri Sembilan. Beliau telah meninggal dunia pada 23 Oktober 1973. Beliau meninggal di Petaling Jaya, Selangor. Umur ketika beliau meninggal adalah iaitu 78 tahun. Selesai pengenalan biodata, kini kita beralih kepada latar belakang pendidikan. Pendeta Sabah menerima pendidikan awal di Sekolah Melayu Batu Kikir dan English College, Kuala Kangsar, kini disebut MCKK, iaitu Malay College, Kuala Kangsar. Beliau merupakan pelajar Melayu pertama lulus senior Cambridge 1915. Beliau mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris dan ilmu agama. Kecintaan beliau terhadap bahasa Melayu terselar sejak dari bangku sekolah lagi apabila beliau menulis rencana, esei dan bahasa masyarakat. Kita beralih pula kepada tokoh yang kedua iaitu tokoh semasa zaman Pasca Merdeka. Nama penuh beliau ialah Profesor Emeritus Dato' Dr. Asma binti Haji Omar. Beliau dilahirkan pada 5 Mac 1940. Beliau dilahirkan di Citra Kedah. Umur beliau pada tahun ini adalah 85 tahun. Beliau warga negara Malaysia dan berbangsa Melayu. Kita pergi kepada latar belakang pendidikan beliau. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Citra dan Sekolah Inggeris Anwar Setar. Beliau melanjutkan pengajian di Universiti Malaya dan memperoleh ijazah sarjana Buddha Sastra Bahasa Melayu. Beliau menyambungkan pengajian di peringkat sarjana dan Doktor Falsafah PhD di University of London, United Kingdom dalam bidang linguistik. Tesis beliau pada peringkat PhD ialah beliau membincangkan tentang struktur dan sistem bahasa Melayu yang menjadi salah satu rujukan penting dalam dunia akademik pada masa kini. Setelah kita berkenalan dengan dua tokoh tersebut, kini kita beralih kepada peranan tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Kita akan menilai
Sejauh manakah dua tokoh tersebut menjadi satu pejuang dalam memartabatkan bahasa Melayu. Kita pergi kepada tokoh yang pertama, iaitu Pendeta Zaba. Tokoh Pramerdeka Pendeta Zaba ini diberikan satu gelaran, iaitu Bapa Tata Bahasa Melayu Moden. Kita pergi kepada peranan tokoh ini. Yang pertama, beliau selaku perintis tata bahasa Melayu moden. Kita sering melihat karya agung yang pernah dihasilkan oleh Pendeta Sabah yang berjudul Pelita Bahasa Melayu Jilid 1, 2 dan 3. Ini menjadi satu panduan utama dalam memahami struktur bahasa Melayu. Melalui karya yang dihasilkan beliau ini, dapat diperkenalkan istilah tata bahasa seperti kata nama, kata kerja, dan kata adjektif yang digunakan hingga ke hari ini. Yang kedua ialah pembaharuan dalam sistem ejaan dan penulisan. Pendeta Zapa turut memperkenalkan sistem ejaan baharu yang lebih mudah dan rasional berbanding sistem lama, iaitu ejaan Wilkinson. Usaha ini membolehkan bahasa Melayu ditulis dengan cara yang lebih seragam dan difahami oleh masyarakat umum. Yang terakhir, peranan tokoh ini ialah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa Melayu. Pendeta Sabah sebagai pensyarah di Sultan Idris Training College (SITC) yang kini digelar sebagai Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sabah memainkan peranan penting dalam melatih guru-guru Melayu supaya mampu mengajar menggunakan bahasa Melayu dengan cara yang betul dan berkesan. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu mesti dijadikan sebagai bahasa ilmu dalam pendidikan, bukan sekadar bahasa pertuturan harian. Pandangan ini bukan sekadar mengangkat status bahasa Melayu sebagai bahasa, tapi ini mampu menyampaikan ilmu pada pengetahuan yang tinggi. Seterusnya, kita beralih kepada tokoh Pasca Merdeka, iaitu Profesor Emeritus Dato Dr. Asma binti Haji Omar. Beliau telah diberikan gelaran Ibu Linguistik Melayu. Mari kita lihat apakah peranan beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu. Baik, yang pertama iaitu tokoh utama dalam bidang linguistik Melayu moden. Beliau telah menjalankan penyelidikan mendalam tentang struktur, sistem dan penggunaan bahasa Melayu secara ilmiah. Hasil penyelidikannya menjadi asas kepada pengajaran bahasa Melayu di sekolah dan di universiti, sekaligus menjadikan bahasa ini diiktiraf sebagai bahasa ilmu di peringkat akademik. Peranan tokoh ini yang kedua ialah memperkukuhkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Beliau memastikan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dalam bidang-bidang tertentu dan digunapakai dalam urusan ilmiah. Usahanya membolehkan lebih ramai sarjana muda melanjutkan kajian dalam bidang linguistik Melayu. Seterusnya, memperluaskan penggunaan bahasa ini pada peringkat antarabangsa. Peranan tokoh ini yang terakhir ialah menghasilkan karya ilmiah dan rujukan penting dalam bahasa Melayu. Beliau telah menulis lebih 80 buah buku dan ratusan artikel ilmiah berkaitan bahasa dan budaya Melayu. Antara contoh karya penting beliau termasuklah Nahu Melayu Mutakhir, Ensiklopedia Bahasa Melayu, Susur Galur Bahasa Melayu serta Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Karya-karya ini bukan sahaja digunakan di Malaysia tetapi
turut dijadikan sebagai rujukan oleh sarjana di luar negara. Melalui penulisan ilmiah ini, beliau berjaya memperluaskan kefahaman terhadap bahasa Melayu dan membuktikan bahawa bahasa ini mempunyai sistem linguistik yang lengkap dan mantap. Selesai membincangkan peranan kedua tokoh ini, seterusnya kita beralih kepada perbandingan antara kedua-dua tokoh ini. Di sini, saya telah membuat satu perbandingan dan perbezaan peranan Pendeta Zaba dan Profesor Emeritus Asma binti Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu yang disusun melalui 4 aspek. Kita pergi yang pertama, iaitu aspek zaman dan konteks perjuangan. Bagi Pendeta Zaba, iaitu tokoh pra-merdeka, beliau hidup dan berjuang sebelum kemerdekaan ketika bahasa Melayu belum diiktiraf sebagai bahasa rasmi. Manakala Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma binti Haji Omar selaku tokoh pasca merdeka, beliau hidup dan berkarya selepas kemerdekaan ketika bahasa Melayu sudah menjadi bahasa kebangsaan tetapi berdepan dengan cabaran globalisasi. Antara contoh cabarannya adalah seperti penggunaan bahasa rojak pada masa kini. Seterusnya, kita beralih kepada fokus utama perjuangan. Pendeta Zaba telah menyusun asas tata bahasa dan ejaan Melayu moden agar bahasa Melayu menjadi bahasa yang teratur dan mampu digunakan dalam pendidikan. Manakala Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar memperkukuhkan bidang linguistik Melayu secara ilmiah dan mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan penyelidikan antarabangsa. Kita pergi kepada aspek yang ketiga, iaitu peranan dalam pendidikan. Pendeta Zaba selaku tokoh permerdeka telah melatih guru-guru di Sultan Idris Training College (SITC) dan telah menanam semangat perjuangan bahasa dalam kalangan pendidik. Manakala Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar selaku tokoh pasca merdeka menjadi dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik di Universiti Malaya serta membangunkan kurikulum bahasa Melayu di peringkat universiti. Sumbangan utama kedua-dua tokoh ini dapat kita lihat dalam slide ini. Bagi Pendeta Zaba, beliau telah menulis buku yang berjudul Pelita Bahasa dan Sistem Ejaan Bahasa Melayu yang menerangkan asas tata bahasa moden. Manakala Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar telah menghasilkan kajian akademik seperti Nahu Melayu Mutakhir, Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Selesai sudah perbandingan dan perbezaan peranan Pendeta Zaba dan Profesor Asma Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Saya kira pembincangan kita pun sudah berada di penghujungnya. Oleh itu, saya akan memberikan kesimpulan berkaitan pembincangan saya pada kali ini. Secara keseluruhannya, tokoh-tokoh bahasa Melayu sama ada dari zaman pra-merdeka seperti Pendeta Zaba maupun dari zaman pasca merdeka seperti Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar telah memainkan peranan yang amat besar dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Pendeta Zaba meletakkan asas kukuh terhadap sistem tata bahasa dan ejaan bahasa Melayu. Manakala Profesor Asma pula memperkukuh dan memperluaskan
penggunaan bahasa Melayu dalam bidang ilmu, pendidikan tinggi dan penyelidikan antarabangsa. Hasil perjuangan dan pengorbanan mereka menjadikan bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga sebagai bahasa ilmu, bahasa budaya dan bahasa perpaduan nasional. Walau bagaimanapun, jika kita lihat pada era globalisasi ini, bahasa Melayu berdepan dengan cabaran besar seperti pengaruh bahasa asing. Penggunaan bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan menyebabkan pelajar-pelajar pada masa ini mencampur adukan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pertuturan mereka, menjadikan bahasa ini kurang enak didengar oleh orang-orang di sekeliling. Seterusnya, sikap sambilewa masyarakat terhadap penggunaan bahasa Melayu yang betul. Jikalau kita lihat, masyarakat kini juga sambilewa akan penggunaan bahasa Melayu ini. Mereka remeh, menganggap remeh akan penggunaan bahasa Melayu ini, serta penurunan minat generasi muda terhadap bahasa kebangsaan. Jikalau kita lihat terhadap generasi pada ini, mereka lebih memilih untuk mempelajari bahasa asing, sedangkan bahasa Melayu yang menjadi bahasa kebangsaan mereka ketepikan. Oleh itu, langkah yang efektif dari pelbagai pihak perlulah dilaksanakan bagi memastikan kedudukan bahasa Melayu terpelihara. Oleh itu, sebagai generasi pewaris, kita perlu meneruskan perjuangan tokoh-tokoh terdahulu dengan menghargai, menggunakan dan memelihara bahasa Melayu dengan betul dalam aspek kehidupan, sama ada di sekolah, di tempat kerja maupun di media sosial. Harapan untuk masa depan ialah agar bahasa Melayu terus diperkasakan sebagai bahasa ilmu dan bahasa rasmi utama negara, serta terus dihormati dan dibanggakan oleh rakyat Malaysia di mata dunia. Oleh itu, sekian saja pembentangan saya pada kali ini. Sekian dan terima kasih.